Assalamualaikum. Hai semua. Special dalam tutorial kali ni, Umi nak kongsikan cara membuat muruku kacang dal yang bentuknya seakan macam lingkaran ubat nyamuk ni. Nampak cantik kan? Specialnya muruku Umi yang satu ni, walaupun tidak memakai tepung muruku, tapi hasilnya terbaik. Sedap, ngam berasa rempah ratusnya dan 100% rangup. Walau dah disimpan lama, kerangupannya masih kekal. Tekstur muruku pun lembut, tak keras dan liat. Nak tahu apa rahsianya dan tepung apa yang Umi pakai ni? Jom ikut Umi ke dapur. Tapi sebelum tu, jom dengar bunyi kerangupan muruku Umi ni. Bila Umi patahkan pun, nampak lembut je kan? Tapi sebelum kita nak buat muruku ni, Umi nak ajak anda masuk ke kedai Money Flour Mills yang terletak di Ulu Tiram, Johor. Suka sangat bila masuk kedai ni. Bukan setakat rempah-rempah ratusnya yang pelbagai jenis tu dan berkualiti tinggi, tapi sejuk je mata memandang keadaan kedai yang kemas, bersih serta layanan pekerja yang peramah. Dalam tutorial yang lepas, Umi dah pun mencuba tepung kacang hijau cap burung merpati. Tepung kacang hijau yang satu ni dah siap digoreng. Nampak kan warnanya cantik. Umi buat kuih batang buruk. Hasilnya menjadi elok, sedap sangat-sangat. Berasa kacang hijaunya. Kemudian Umi dah pun gunakan papadom cap burung merpati ni. Hasilnya rangup dan nipis. Umi buat biryani hari tu. Dan Umi gunakan ni dia rempah biryani masala mereka. Ya Allah, memang mantap, terbaik. 5 bintang Umi beri. Rasa biryani kita lain dari yang lain. Macam makan nasi biryani di India tau. Bau aroma rempah ratusnya tu wangi je. Dan disebabkan bahan-bahan untuk pemilihan rempah-rempah ratus mereka ni berkualiti tinggi, itulah yang menjadikan hidangan nasi biryani kambing Umi rasanya special. Boleh rambang mata bila tengok pelbagai jenis rempah ratus mereka. Tepung-tepung pun ada banyak. Tepung beras, tepung atar untuk buat capati tu. Nak paket besar atau paket kecil, semua ada. Tinggal pilih je. Nak rempah yang original asli pun ada. Ni nak bulan puasa dan raya yang bakal menjelma ni, kotlah ada yang nak mencuba produk brand cap burung merpati keluaran Money Flour Mills, boleh terus ke kedai mereka di Ulu Tiram, Johor, atau boleh kontak manager kedai Mr. Mahesh. Nombor phone seperti yang tertera di ruangan bawah Umi dah sertakan. Sebenarnya niat di hati nak beli beberapa jenis rempah ratus dan juga tepung je. Tapi bila dah masuk kedai ni, penuh satu plastik beg. Dan yang bestnya, ni dia rempah yang memang orang kata wajib lah ada kat rumah kan. Serbuk kari daging, serbuk kari ikan dan juga serbuk kurma. Nampak menarik sangat kan rempah ratusnya tu? Kotlah anda nak cuba. Alhamdulillah, selesai dah memborong di kedai Money Flour Mills ni. Jom ikut Umi ke dapur. Umi nak tunjukkan apa dia tepung special yang Umi gunakan untuk buat muruku kacang dal. Ada 2 jenis tepung yang akan Umi gunakan untuk buat muruku. Yang pertama ni tepung dal cap burung merpati by Money Flour Mills ni. Jarang-jarang nak nampak orang buat muruku gunakan tepung dal ni. Kebiasaannya ada tepung khas iaitu tepung muruku. Tapi Umi nak gunakan tepung dal iaitu 100% kacang dal yang telah dikisar halus. Dalam satu paket ni ada 500 gram. Yang vegetarian pun boleh guna. Dan yang pasti halal. Nak dapatkan tepung dal ni, anda boleh ke kedai Money Flour Mills yang terletak di Taman Mutiara Ulu Tiram, Johor. Di situ ada nombor kontak, nombor kedai, anda boleh hubungi. Memang terbaik tepung dal ni untuk buat muruku kerana mereka gunakan kacang dal asli yang telah dikisar halus. Seterusnya, tepung beras. Tepung beras ni tak kisahlah, kalau tak ada, anda boleh gantikan dengan tepung pulut. Tepung beras ni menggunakan cap gajah 3. Langkah pertama, sukat 2 cawan tepung beras.
Umi sukat semua bahan-bahan ni guna cawan matrix seperti yang Umi tunjukkan. Jadi kalau anda gunakan cawan kopi pun gunakan cawan yang sama. Kemudian masukkan 3/4 cawan tepung kacang dal. Tips pertama dari Umi untuk mendapatkan hasil muruku yang ekstra rangup, anda kena sangai dahulu tepung yang kita gunakan. Jadi di sini Umi sangai tepung beras tadi bersama tepung kacang dal ni. Gunakan api perlahan sahaja dan sentiasa digaul untuk elakkan tepung kita tu hangit. Kemudian sangai tak perlu lama, lebih kurang 3 minit sahaja. Bila anda rasa guna jari, tepung tu dah agak panas sedikit kan? Dah boleh matikan api dapur. Kemudian terus ayakkan kedua-dua tepung tersebut. Penting untuk kita ayakkan dahulu tepung ni. Sebab tadi kita dah masak atas api dapur. Takutlah ada tepung yang berketul ke apa kan? Jadi untuk dapatkan hasil muruku yang teksturnya lebih halus, ayakkan dahulu. Seterusnya dalam pan kecil, satukan 1 sudu kecil bijan putih, 1 sudu kecil bijan hitam. Untuk bahan rempah ratus, Umi tambahkan 1 sudu kecil jintan putih dan juga 1 sudu kecil jemuju yang telah Umi tumbukkan sedikit. Jemuju ni memang penting lah untuk memberi flavor rasa muruku yang original tu, memang kena ada jemuju. Kemudian bahan-bahan ni Umi sangaikan sekejap atas api dapur yang kecil je, sentiasa digaul hingga aroma rempah tu naik. Jadi bila kita makan muruku nanti, luar dan dalam tu masak sekata. Kemudian bahan-bahan rempah ratus yang telah disangai tu masukkan dalam adunan tepung yang telah diayak. Tambahkan 1 sudu kecil garam. Garam tu biar berasa supaya muruku kita tak rasa tawar. Kemudian Umi ada tambahkan juga dengan setengah sudu kecil serbuk cili. Yang ini optional. Kalau suka pedas, boleh je lebihkan. Kemudian Umi tambah juga 2 sudu besar minyak sapi atau anda boleh gantikan dengan butter atau margarine. Mana-manalah yang ada di rumah tu, boleh gunakan. Dah masuk je bahan-bahan tu, kemudian gunakan tangan, gaul mesra bagi semua bahan-bahan yang telah kita masukkan tadi, terutamanya garam, biar betul-betul sebati. Gaul hingga jadi macam serbuk roti gini, berserbuk gitu kan. Seterusnya panaskan 400 ml santan segar atau anda boleh gunakan santan kotak. Gunakan api perlahan, sentiasa digaul, masak hingga adunan santan ni panas sahaja. Tak perlu dimasak hingga mendidih. Bila dirasa dengan jari, santan tu dah panas je, dah boleh matikan api dapur. Sajalah Umi gunakan santan ni supaya hasil muruku kita lebih berlemak. Kalau anda tak ada santan, nak gantikan dengan air pun boleh je. Santan yang masih suam-suam kuku gitu kan, anda terus masukkan dalam adunan tepung, tapi jangan dimasukkan semua sekaligus. Diingatkan sekali lagi, masukkan santan tu berperingkat, sedikit demi sedikit. Pada permulaan ni Umi gunakan sudu lah, sebab santan tu panas kan. Kemudian gunakan je tangan. Anda uli adunan muruku ni hingga capai konsistensi yang kita nak, iaitu sehingga adunan muruku ni jadi lembut dan tak melekat di mangkuk bol dan juga tangan. Sukatan cecair yang kita masukkan ni sebenarnya dia tak ada sukatan yang tepat, bergantung juga pada jenis tepung. Jadi anda kena uli gunakan tangan, uli hingga capai konsistensi yang macam ni. Bila kita uli tu, adunan muruku ni kena lembut, dia tak boleh keras. Bila terlalu keras, hasil muruku kita nanti akan keras. Boleh nampak tu kan, adunan muruku dah elok dan ni dah lembut sangat. Dan bila kita ambil, gumpal dengan tangan kan, dah bulat-bulatkan gitu, adunannya tak pecah. Lebih kurang macam ni lah konsistensi tepung yang kita nak, tak melekat di jari, nampak lembut je kan. Dan adunan muruku ni anda kena tutup dengan kain basah sepanjang kita buat muruku, supaya ia kekal kelembapannya, adunan tu tak jadi keras. Benda yang paling penting nak buat muruku ni, mestilah kena ada acuan muruku. Sebelum nak masukkan adunan, anda oleskan di bahagian dalam acuan tu dengan sedikit minyak,
supaya adunan tu tak melekat sepanjang proses kita buat muruku. Untuk jenis lubang ni terpulang pada anda, nak gunakan lubang besar ke lubang apa-apa jenis pun boleh, tapi jangan terlalu kecil sebab ada biji-bijian di dalam tu. Di sini Umi gunakan lubang berbentuk bintang ni. Kemudian masukkan adunan hingga penuh, tapi jangan terlalu penuh sangat. Sediakan 1/4 ruang kosong untuk kita letakkan penutup di bahagian atasnya tu. Tutup kemas acuan sebelum kita nak mula membentuk. Tapi sebelum nak piping adunan muruku, di sini Umi dah ada mangkuk aluminium, atau anda boleh gantikan dengan parchment paper ke atau daun pisang pun boleh je. Oleskan dengan sedikit minyak dahulu supaya mudah nanti muruku tu bila kita masukkan dalam minyak panas dia mudah jatuh. Di sini kebetulan Umi ada mangkuk aluminium ni. Jadi Umi pipingkan lah bentuk seperti lingkaran ubat nyamuk gitu. Ni kali pertama Umi buat, jadi tak berapa mahir sangat, tak berapa kemas. Mungkin anda lebih pro, boleh buat dengan cantik. Okey, adunan yang betul-betul menjadi elok, bila kita pipingkan tu, adunan tu tak pecah atau terputus. Tips untuk dapatkan adunan yang tak mudah putus-putus, margarin ataupun butter atau minyak sapi tu jangan diletakkan terlalu banyak. Dan adunan kita tu jangan terlalu keras. Bila kurang air, adunan tu tak lembut. Tu pun antara punca kita punya adunan tu terputus-putus bila nak dipipingkan. Bahagian tepi tu, permulaan dengan akhir tu anda tekan sedikit supaya bila digoreng nanti ia tidak terbuka. Bentuknya kekal cantik macam tu. Satu lagi, jika adunan yang masih berbaki tu dah nampak agak keras, sebab guna tepung beras, ia menyerap air kan. Jadi anda gunakan santan panas tadi, ambil berus, anda dab-dabkan di atas adunan dough, kemudian ulikan sekejap hingga adunan tu lembut semula. Tips untuk menggoreng pula, pastikan anda gunakan minyak yang mencukupi, minyak yang banyak, dan minyak tu biar betul-betul panas. Api biar perlahan sahaja. Jangan gunakan api yang besar, nanti bahagian luar tu mudah garing, dalam belum betul-betul masak sempurna. Dan ni Umi ada letakkan dengan sedikit daun kari lah, bagi naik aroma wangi muruku kita. Ni optional je. Boleh letak daun kari tu bagi goreng sekali. Nanti minyak gorengan tu bau wangi je. Kemudian biarkan seketika hingga muruku tu dah nampak agak keras sedikit je. Barulah boleh dibalik-balikkan. Semasa muruku tu masih lembut lagi, jangan dibalikkan, takut murukunya patah. Goreng muruku hingga perang keemasan. Nak tahu muruku kita dah masak sempurna atau belum? Tengok minyak gorengan tu. Kalau dah tak ada bubble, maknanya muruku tu dah masak sempurna. Boleh angkat dan toskan di atas penapis. Dan anda boleh letakkan di atas tisu dapur. Bagi muruku ni betul-betul sejuk sepenuhnya, barulah masukkan dalam bekas yang kedap udara. Daun kari tu jangan dibuang, tapiskan sekali masuk dalam bekas muruku. Sedap juga buat rata. Okey, siap dah muruku kacang dal by Umi. Nampak tak? Hanya dengan penggunaan tepung kacang dal dan juga tepung beras, boleh menghasilkan muruku yang cantik elok kejadiannya dan 100% rangup sangat. Rasa pun sedap, berasa rempah-rempah ratusnya. Sekian sahaja dalam tutorial kali ini. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atia Atif Kitchen. Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bel pertama untuk dapatkan notification video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.